insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Kita pergi nombor 4, itu syarat-syarat sah sembahyang, iaitu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat itu dengan dada dan wajah ataupun muka kita. Ya, dada dan muka lah. Kalau kaki kita menghadap kiblat tapi dada ke lain, ya, tak sah. Tak sah. Tapi kalau kita berada di Mekah, mana keliling tu semuanya kiblat lah depan kan, Kaabah. Kalau rumah kita ni tengoklah keadaan macam mana dari sini tegak ke depan, ya, tegak ke depan. Itu dia kata kita yang akan mana menghadap, kena menghadap kiblat. Sebab itulah saya beritahu tu ya, kalau ibu beritahu kalau kita masa solat tu jaga-jagalah ketika bangun ya daripada sujud kan, sujud untuk rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya lah ya. Pertama tadi, kedua dan ketiga. Jadi hati-hati, bagi orang muda tak ada masalah lah kan, kita boleh bangun dengan terus daripada kaki kita tu terus naik ke atas. Bagi orang yang mungkin peringkat umur macam ibu ni, kadang-kadang tu dia sakit lutut, dia nak bangun tegak terus itu tak boleh. Jadi akan bermula dengan kaki kanan ataupun kaki kiri kan. Aku nampak dia kiblat dia menghadap ke sini pula ataupun ke sini kan. Jadi di situ tanpa disedari batal solat. Batal solat kita kan. Jadi di situ hati-hatilah. InsyaAllah kalau berlaku pada kita mungkin tidak, adik-adik sini kan, mungkin pada mak ya, ataupun kita kata keluarga yang terdekat dan kita lihat nampak tu, beritahulah, beritahu. Kalau dia memang sakit tu, sakit pun tak boleh, memang dia sakit tapi cara dia tu, cara dia bangun tu kan daripada sujud tadi. Ini sikit ya. Ketika dia sujud dan duduk dalam tanda dua sujud tadi, dia nak bangun kan daripada sujud kan. Jadi biasanya kalau nak bangun tu kita satu persatu, step by step, duduk sini dulu kan, lepas tu kita naik, baru naik satu-satu ya. Satu-satu pun kita berdiri. Bagi orang yang sakit lutut, mungkin ada cara dia kan, cara lepas daripada sujud tadi dia bangun naik, Allahu Akbar tu, dia bangun mungkin begini, punggung dulu ya, ada masalah kan. Jadi cuma takut yang kita kata dia bangun tu daripada sujud, dia kan kaki dia angkat begini. Sebelah-sebelah. Bila sebelah, yang mana dia akan beginilah. Mana kiblat tadi ke depan, dia akan berlaku di sini. Ya, begitu kalau di sebelah kiri, dia sebelah kiri kan. Dia bangun dulu pada sebelah kiri pula. Ni benda yang kita lakukan dalam saat tanpa kita sedari. Dada kita lari daripada kiblat kanan atau kiri. Ya, jadi ikhtiari. Kadang ada juga makcik tu dia bangun satu-satu. Daripada sujud tadi dia bangun, satu dia tangannya gitu ya. Ada juga dia tak tahan lutut dia. Boleh. Dia punggung naik dulu lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila kita tahu keadaan mana yang solat kita tu menjadikan batal dan keadaan mana solat tu menjadikan tidak batal, tahu keadaan tu, insya-Allah ya mudah. Di situ sebab tu kita perlu belajar ya. Kalau kita tengok kadang-kadang ustaz ajar kan dalam video ke dalam TV ke kita tengok tu, mungkin selama ni kita lakukan tu salah. Jadi hari ni insya-Allah ya kita ada ilmu tu. Jadi hati-hati. Bukan kita kata nak bangun daripada sujud untuk untuk rakaat yang seterusnya tu untuk suka kita je. Tak, ya. Dia kena menghadap kiblat. Baik sayang ya. Okey, yang kelima, yakin masuk. Ni sayang. kiblat ni kan kita dah macam kita dah tahu ini kiblat kita sujud dia macam ni kan. Tapi kadang macam kita tersengit sikit tapi kita tak perasan pun kita tersengit. Dia macam kira lari daripada kiblat. Kita tak perasan, tak masa bangun tak sedar kan. Bila kita perasan, alihlah. Tapi dia macam ada tak macam kirakan berapa sudut dia okey lagi ataupun memang salah sikit pun tak boleh. Dia dada. Kalau dada tu memang lari betul daripada ke depan, memang salah lah. Kalau sedikit tu mana ada masa kita kata masa begini lagi, mana kiblat tu masih lagi kita kata sikit je, ada masalah. Jangan jelas. Jangan kita kata ketara sangat, benda tu memang kelain tu dada tu. Memang tak boleh lah. Kalau ada lagi masa kita kata kadang-kadang tu memang ada masa kan dalam solat, saya rasa sekadar aku ni kadang sengit kan. Sengit ni kata ke kiri sikit ni, aku nak ke kanan sikit ni, masa kita tu boleh kita adjust diri kita lah. Sejadah tu tak apa, biarlah dia benda tu. Kita dia duduk dia, kalau kita mampu masa kita nak sujud, kita boleh adjustkan sajadah tu. Kalau kesat ni kita ambil ujung dia. Yang ujung ni kata-kata macam ni, itu sikit kan. Ni ikut diri kita. Kita betul dah, sejadah dia tak betul. Masa kita bentang tak sedar, tak perasan ya. Tak perasan. Boleh insya-Allah.
Jadi hati-hati masa kita elakkan atau kita tarik masa kita nak adjustkan tu, jadi kita hati-hatilah kena ambil ujung. Kalau yang kecil tak apa lagi kan. Sedang yang muka tu, kalau yang besar memang tak boleh lah. Hanya cuma kita kata untuk diri kita tu tetaplah kita menghadapkan lebih sikit daripada sejadah yang bentangkan tegak sikit. Gitu kan. Tak ada masalah. Dadah tu cuma kita kata alas, adab kan. Kalau sujud kampung berabuk kapek ke kan. Jadi cuma sejadah tidaklah wajib sebenarnya. Yang kan macam ada sistem masa setiap berapa bulan sekali tu kan diorang kata adjust. Ya. Itu kan matahari ubah ke Jadi kena ikutlah tu. Tapi sebenarnya taklah beza sangat kan. Tak, sikit je. Nak kata kita kata kena selanting tu tidaklah kan. Sikit je. Ya, tu kadang-kadang kita tanpa sedar tu ya. Jadi kadang memang biasalah kita punya matahari ya, di akhir-akhir kita akhir-akhir zaman lah kan. Apa kita kata matahari selalu pun edar ya. Beredar. Jadi dulu kita tak ada pun macam ni. Sekarang lah dapat 5 bulan, 6 bulan sekali ke ada kan. Arah kiblat. Okey, boleh, terima kasih sayang. Yang kelima, yakin masuk waktu solat ya. Jadi kita nak solat tu yakin masuklah walaupun kadang-kadang tak dengar orang azan. Kan? Kalau rasa was-was buka handphone lah. Kan tengok ada waktu solat di situ kan. Kalau grup masjid ke surau dia akan hantar dalam grup waktu sesekian, yakin betul-betul. Kalau tak yakin tak boleh ya, tak sah solat kita. Contoh kita kata kita nak naik bas ya, bas ni sebelum Zohor, kita kata dekat Zohor, lepas Zohor lah. Lepas Zohor naik bas ni pukul 1.30 ke kan. Jadi sekarang ni Zohor belum pukul 1 kan. 57 ke 58 gitulah kan. 12 lebih. Jadi kita kena pastikan betul biarlah lebih sikit ya, 2 minit kan. Kalau contoh kita tengok dalam TV tu dengan kita tempat kita ni 2 minit dia lambat. Biarlah. Contoh buka puasa begitu juga kan. Era sekarang ni kalau dekat Cendrawasih tu dia punya mic tu kan tak tu. Ada tak line up lah WhatsApp tu tak dengar ada kat rumah kat hati tu kan. Dia tengok cuaca gelap ni maghrib dah masuk ni tapi rasa hati sebawas lagi. Tu nak berbuka tu. Nak tahu tanda waktu solat azan. Jadi buka handphone pun dah ke 7 dah, contoh 7 minit tadi dah masuk, kita 7.10 tak main lagi. Ya, tak kadang-kadang nak solat tadi, pukul 7 tak boleh lagi. Jelas kita tahu dah, 7 minit tadi tengok. Okey. Jam kita ni betul, ya sama dengan TV kita katakan. Okey, solat je. Yakin masuk, smart solat. Kalau tak yakin biar dulu, ya lebih 10 minit pun. Tak yakin lah aku ni masuk dah lagi kan. Tengok jam tak ada. Buka handphone tak ada line. Ya, mana biar lebih jangan kita kata kurang, tak sah lah solat. Itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tu kita ni ya nak cepat ya, nak cepat. Rasa jam tu selalu kadang-kadang orang muda-muda ni ada juga perangai dia sukakan setkan jam tu lebih 10 minit. Ada kan? Ada 15 minit ya. Cuma alasan kan nak pergi kerja kan. Pergi kerja tu bangun nak 7 suku dah pada jam tu baru pukul 7 kan. Tapi tak bangun juga. Tahu dah kita sendiri yang set jam tu. Kan? Kita tak bangun juga. Ya, maka buat solat kita kena biarlah jam rumah kita ada berapa. Ada 5 bilik, 5 jam ada. Kan? Kita kata kat luar dekat kita bilik tamu, orang tamu pun ada, kat dapur pun ada. Kita pastikan betul jam tu sama je semua. Jangan ada ni lebih, ni kurang. Susah kita kan? Susah. Di sini jadi kita yakin betul-betul supaya kita kata syarat-syarat sah sembahyang ni waktu solatnya ya, tetapkan yakin. Dan lagi syarat-syarat sah sembahyang mengetahui sembahyang mana yang fardu, syarat rukun dan perkara-perkara yang membatalkan solat. Ya, ni kita kena tahu ni. Kita kena tahu ya, dalam kita dah syarat sah sembahyang kena tahu yang mana yang fardu. Kan? Yang mana yang kita kata yang fardu, yang rukun, dan juga perkara-perkara yang membatalkan solat. Kan? Contoh kalau saya kata sayang sembahyang apa? Fardu apa? Kan? Fardu Zuhur, fardu Asar, kita kata. Yang rukunnya apa dia? Yang rukunnya dalam solat ada 13. Kan? 13 rukun tadi. Daripada mula takbiratul ihram tu kan, yang kita tadi sampai bagi salam. Tu rukun-rukun dia. Kan? Maknanya kita kata tu tadi berdiri tegak. Ya, lepas tu kita rukuk, i'tidal. Tu rukun lah tu. Sujud. Ya, duduk antara 2 sujud. Kemudian kita kata bangun per rakaat. Tu mana kita satu rakaat tu ada berapa? Kemudian dia kata dalam 4 rakaat ada berapa? Yang kali kita kata rakaat tu. Maka di situ kita faham dan juga di mana yang sunat pula. Contoh kalau kata yang rukun tadi, kalau sunat kita kata yang rukun takbiratul ihram dalam hati kita, takbiratul ihram tadi dalam hati niat. Rukun, kan? Baca dalam kita tu sunat.
Baca Fatihah tu kita kata rukun. Tahu dah tu. Surah sunat. Ya. Jadi yang rukun tadi, kita kata rukun tadi perbuatan tadi adalah rukun. Bacaan sunat. Tahu dah bab tu. Jadi kalau kita kata batal apa dia? Kalau batal dia kan bergerak 3 kali berturut-turut, batal. Makan dalam solat, batal. Mana makannya? Daging kita kan ada lubang. Ada nasi sulat. Korang tengah makan, tengah baca tu, kan? Tu nyak-nyak telan. Batal lah. Tu makan dalam solat. Kalau kita boleh buang kan, ambil telekung tu dekat bibir kita dengan puh. Kita puh bunyi tu batal. Bunyi kan puh. Gitu kan satu kalimah kita kata kan. Jadi kalau tak mampu pula kalau rasa minum. Minum macam mana pula kalau dalam solat kat hati. Yang ibu kata minum ni kita kata rasa lagi manis air yang kita minum tadi. Air sirap ke, air oren ke kan. Bila telan tu rasa manis lagi batal lah. Sebab tu kita kata ikut sunnah, sunnah kita gosok gigi. Ya, gosok gigi, lidah-lidah kita ni cuci sebelum nak solat. Bila kita buat amalan sunnah ini, maka bila kita solat tu rasa tenang je, masya-Allah. Ya, rasa kita membaca ayat tu ringan je. Sebab apa kita kata kan? Kebersihan dari segi mulut kita, dari segi kita kata wudu, buat kerana Allah sungguh-sungguh tu, masya-Allah. Mana kita cuba ya ajari diri kita tu ambil kita kata kurang-kurang tu 5 kali sehari gosok gigi. Ketika mana? Ketika nak solat. Kalau lebih lagi baik. Kan? Lebih baik kalau orang Arab kan sentiasa kan kayu sugi tu pada mulut dia kan. Gosok kita dah. Mungkin kita lepas makan je. Ya, mungkin kita pagi sekali nak tidur sekali. Jadi kita kerapkan mana untuk memudahkan kita tadi membaca Quran dalam solat, masya-Allah, dalam keadaan kita rasa seronok baca. Kalau rasa tak sedap tekak, rasa pahit terasa, baca pun tak sedap. Kalau rasa manis, telan pula, batal lah. Ya, jadi batal solat. Jadi kita tahu dah apa yang batalkan solat, apa yang rukun, apa yang fardu dan apa yang sunat dalam solat. Di situ insya-Allah itu syarat-syarat sah ya sembahyang. Lalu kadang tengok lagu kan. Ya, kan? Atau maknina kan kita jaga. Atau maknina kena berhentilah ya, kan? Kita rukuk Allahu Akbar. Ya, baca Subhanallah azim wa bihamdi. Kalau seorang tu baca lebih sikit, 5 kali ke 7 kali. Kalau jemaah tu ikutlah imam, kan? Dibaca Subhanallah azim wa bihamdi tadi, anda letak kepala tu mana rukuk tadi, kemudian kita sami Allahu liman hamidah. Tegak dulu, kan? Tegak dulu. Rabbana walakal hamd. Baca sikit doa tu, kemudian baru kita sujud. Jangan kita Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah lelah kita kan. Jadi tak ada ketenangan. Tok Manina tu ketenangan. Kan? Tenang. Relax kan kejar-kejar lah. Kata orang muda ni lutut dia kuat kan. Lutut dia kuat. Dia memang ada stamina dia kan. Energi tenaga dia kan. Ada orang tua ni dia lambat sikit. Baca lambat. Nak rukuk lambat. Tidak pun lambat ya. Sebab dia kata dah lama dah sembahyang. Kalau aku tak berubah lagi dia, aku ni kena laju sembahyang. Ada juga orang tua yang laju sembahyang. Kan? Ada, dia laju je. Mungkin masa dia baca tu dia tahu dah kan, dari segi hukum tajwid Fatihah tu dia tahu dah. Maka dia laju sikit. Jadi kita takut takut kita ni bukan terbapah. Kalau baca laju sangat kata kalau jalan nak juga terpeot kan. Kalau baca Quran ni kan tu dia kata segi tajwid dia. Ada dengung-dengang ke tak ada kan. Panjang pendek tu sama je. Di sini kita takut dari segi takutnya tidak sah solat. Hati-hati. Sami Allah liman hamidah cukup. Ya. Orang jenis dia pun tak tegak kurang macam tu kan. Dia jangan bergerak 3 kali serentak. Ya. Dia ada orang, kadang orang lelaki ni dia kadang pengen dia juga. Dia bangun dia sami Allah tu dia nak ikut. Ya. Ada orang lelaki dia pegang ni dekat punggung. Dia tengok kadang orang lelaki sami Allah liman hamidah dia bergerak dah. Kita daripada rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Kita pegang sini je. Jangan kita sami Allahu liman hamidah. Ni 2 kali dah. Ni 2 kali juga. Ni serentak ni. Batal. Pegang kain telekung tu. Kan? Ataupun bagi kepit gini. Dan kita kan bangun tu kan. Sami Allahu liman hamidah. Pemalahnya kan. Dalam solat kan dia Allah tu dah lebih lagi dia Allah ni kan. Anak selamat lebih. Jangan ya. Jangan pergerakan 3 kali serentak. Jadi kalau serentak 3 kali kita pun dah 2 dah sini 4 lah.
kan? Batal terus solat. Jadi di situ kadang-kadang kita tahu juga, tapi kadang-kadang tu baru belajar kan? Baru belajar ni kita nak praktik. Nak praktikkan tu kadang-kadang tu masa ingat, masa tak. Di situ insya-Allah ya. Terima kasih soalan banyak. Ada soalan ya? Ya sayang. Ya. Dekat sikit. Tak dengar. Dengar yang sini. Dekat sikit. Buka emas tu sikit. Buka emas tu, emas tu. Patut dia tak ke. Nak tanya. Ya. Bila kan, lepas sujud kan kita nak bangun, kita duduk sekejap. Ya. Ada pendapat kata jadi tambah gerakan. Oh, dia tambah Tambah pergerakan duduk sekejap. pergerakan. Okey. Ya, ya. Okey, terima kasih soalan tu. Ini cara macam mana Rasulullah SAW mengajar kepada ya, umatnya, kepada sahabatnya dan kita para asatizah. Ustaz-ustaz ajar kita kan. Mana lebih baik kita ikut cara mana aku sembahyang Nabi kata, maka di situ kita perlu duduk sebentar. Ya, tak tambah. Jadi kalau tambah tu dikatakan tambah tu sesuatu macam mana nak tambah ya. Bila kita duduk daripada ya bangun daripada sujud, ya Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdi, Allahu akbar. Kita bangun, berfikir dulu. Lepas tu kita sujud lagi, nak bangun kan? Bangun dekat tadi. Subhanallahi wa bihamdi, Allah. Penting tak? Maksudnya Allah tu panjanglah. Ya. Allahu akbar. Tak ada perbuatan yang lebih. Ya, kita duduk sebentar. Tu cara. Ada juga cara dia terus, lepas tu dia bangun. Kita nak yang mana? Ya. Kalau sujud dia kata nak turun sujud, turun lutut dulu. Lepas tu tapak tangan, lepas tu baru dahi. Ya, nak bangun pun kalau boleh bangun daripada tadi, duduk dulu sebentar, letak tapak tangan, baru kita bangun. Ya, baru kita bangun. Duduk sebentar. Ada tamanina di situ. Tak membatalkan solat. Tak ada melebihi pergerakan. Tak. Ya. Kalau kita nak laju, bagi orang muda nak laju, boleh je. Tapi hati-hatilah nak laju tu. Ya. Jangan lebih giar lah kita katakan. Takut kakak terbabang ini pula kan. Jadi kena hati-hati. Boleh. Tak ada masalah. Ustazah. Ya sayang. Ustazah dah bangun tu kan? Apa tu angkat tangan tu? Boleh? Angkat tangan daripada rakaat kedua ke tiga. Tiga je kan? Itu sahaja. sahaja. Dapat pahala. Ya. Tiap-tiap kita kata solat ni ada sunnah hayat. Sunnah hayat ni banyak dalam solat. Satu daripadanya kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, pahala dah situ. Ya, baca angkat tangan takbir intiqalat. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Daripada sujud, untuk kita kata sujud dekat kedua, lepas tahiyat awal, kita bangun ya, kita bangun daripada atas tadi. Allahu akbar. Kedua, untuk rakaat ketiga. Itu ke satu masa kita bangun berdiri. Yang lain tak ada. Ustazah, kadang tengok ada orang buat dia datang bangun dia tak tahu. Kan di situ kita kata kalau tekukkan kitab tu dia kata orang tak belajar. Orang main ikut-ikut. Jangan main ikut-ikut. Sebab tu kita kena ada ilmu. Ada ilmu dan amal walaupun sedikit, insya-Allah Allah akan bagi kita ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang kita tak tahu. Ya, tak tahu tiba-tiba dapat je ilmu tu. Jadi dapat sikit-sikit masya-Allah ni kita amal. Kita amal. Tapi kalau dari dua rakaat dua kalau tak angkat okey. Tak angkat tak adalah pahala. Pahala sunnah hayat ini ibarat seperti bulu mata dan bulu kening. Yang tu je. Jadi kalau tak ada bulu mata bulu kening tak cantik. Jangan malas sangat ayah, kan? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kita malas. Jadi angkat terus pahala. Jadi sembahyang kita tu nak kata memang perfect lah. Kalau angkat tiap kali, takbir intiqalat tu mana kita kata cantik solat kita. Kalau tak angkat tu tak lawa lah. Malah benar lah. Dari rakaat kedua ketiga tu sekali je lah. Sekali je. Tayang awal untuk rakaat ketiga. Ya Allahu akbar. Panjanglah sikit ya. Tak payah. Yang lain tak payahlah ya. Okey, boleh. Ada nak tanya lagi? Syah? Nak tanya Syah? Rokok. Kita perempuan dekat sini dia tak apa. Kan ada. Tak yang rokok tu. Rokok. Angkat. Masa rokok. Angkat. Tangan. Angkat tangan. Itu pula kata. Ya, tak adalah pahala di situ. Pahala sunnah ayat tak adalah. Mana angkat ada tak ya. Kita biar benda tu sempurna dan juga kita kata ada ketertibannya. Mana daripada sujud dekat kedua untuk ketiga je angkat. Lepas
Masa tu je boleh angkat. Yang kedua untuk angkat ketiga. Itu sekali je. Yang lain tak payah. Ketika kita dalam kunut, ya dalam kunut tak payah angkat. Bila dekat kedua, dekat kita kunut tak payah. Ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait. Payah tak satu kali. Tak payah sekali je. Untuk kunut saja angkat. Masuk. Tak dekat ketiga. Kalau kita angkat, dia batal ke? Angkat tak batal, ya. Tapi dia kata tak tahu lah tu. Tu je. Jadi bagus juga kan, mungkin ibu cakap hari ni kan saya angkat semua pun. Tak ada apa-apa pun. Tak dapat apa-apa. Tu je. Dia tak payah angkat kan. Ya, tak payah angkat. Okey. Ya. Tak. Kita dah Jumaat kan. Kita habis pada ayat tu, kemudian tu kita terus sujud, lepas tu terus bangun biasa je lah. Tak ada angkat je. Tu kita qiyam je. Terima kasih. Ada lagi? Tengah berdiri je boleh tanya. Sayang kat luar? Okey dah. Okey. Terima kasih. Baik sayang, kita pergi pada terusnya beberapa bab yang berikut menghuraikan secara ringkas semua 6 perkara syarat sah sembahyang di atas ya. Tadi kita ingat juga lah kan, kalau kita tengok daripada tu tak diterima solat orang yang dirikan dalam keadaan yang tak bersuci. Ini pula dalam bab najis. Najis dan cara menyucinya. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Najis mughallazah, najis mutawassitah, najis mukhaffafah. Contoh najis dan cara mencucinya. Najis mughallazah adalah najis yang berat. Contohnya najis anjing dan babi serta berkaitan dengan keduanya. Misalnya keturunannya ya. Maka di sini bagaimana kita nak mencuci najis yang berat ini, iaitu najis babi dan najis anjing dan juga misalnya keturunannya kan. Maknanya kita kata bila babi ni dia berkhaluat lah kita kata dengan apa nak kata ya, keluar tu anak babi sebutir ya. Tapi yang ini kita tengok kucing lah kita kata kan. Maknanya anak babi tu banyak, dia tak boleh lah juga keturunannya ya. Tak boleh. Maka di sini kalau babi dengan anjing kita kata dia banyak ke mana memang berat jelas kan. Berat lagi. Jadi dia jelas nak ceritakan cara mencucinya, hilangkan ain atau kesan-kesan najis yang dapat dilihat lah. Kalau kita kata najis tadi nampak ya, nampak najis tu. Seperti kita kata benda yang boleh kita lihat. Mana air ni bentuk lah ya, bentuk najis. Jadi di sini kena buangkan dulu ya, kena hilangkan dahulu. Dan yang kedua hendak dibasuh 7 kali dengan air mutlak, termasuk 1 basuhan pertama daripada air tanah yang suci. Pastikan bahagian yang terkena najis itu bersih sehingga hilang bau, warna dan rasanya. Contoh kalau kita tengok kan, kalau najis, kalau babi tu tak ada. Kita ni babi bukanlah kat hutan tu ada kan. Tak adalah masuk kawasan. Biasanya kalau anjing ya, anjing dia rajin. Nah, dia pernahlah masuk kawasan masjid. Kalau pagar tak tutup ke kan, takut dia masuk dalam pintu tak tutup ni, dalam masjid kawasan tak apa lagi. Dia masuk dalam masjid, lah nampak kejauh pula. Tak nampak macam mana tak? Tak nampak tak apalah. Tak apalah. Kalau nampak, mana kena beritahu lah, seseorang tu kena beritahu lah. Yang takut dia kata tadi kaki dia tadi ada najis. Ya, najis tajis sendiri ke, mana kena basuh lah. Ya, kena basuh tadi dengan sekali dengan air tanah. Air tanah tu dengan ambil air tanah ke atas je kan. Galilah sikit. Takut kat atas kan ada pula najis tak kambing ke kan, tak kucing ke. Jadi galikan sikit, ambil tanah tu, pun dalam baldi. Ya, kacau, sembah. Ya, sembah lah. Atas kata-kata kalau kapet ni kena buka. Ya, tak nak kapet ni kena cuci betul, kena buka, kena basuh. Tok kat pagar, kat mana yang kita rasa dia lalu. Nampak dekat tepi tu je. Adalah 2 saw kita kata kan, kena buka lah 2 saw tu. Jiwa 2 air tanah, lepas tu baru dengan air mutlak lah, air pahit 6 kali. Ya, 6 kali terus kan. Habis semua satu line tu, jiwa lagi 2 kali kedua. Kan? Begitu je kalau rumah kita ni rasa tak ada masuk sebab berpagar kan. Takut kita kata macam mana nak cuci. Ya, rumah ni kita kadang-kadang kita orang Islam ni kalau beli rumah Cina kan, tak yakin kan, tak yakin anjing kan duduk. Mana kita basuhlah rumah tu dulu sebelum kita duduk. Bila basuh air tanah, bila kita cuci semua dah buang abuk-abuk semua dah semua sekali, ya kita pun sembah dengan air tanah rumah kita tu, gosok-gosok sikitlah.
Gosok, kemudian baru cuci dengan air mutlak 6 kali kita kata 6 kali round lah. Ya, kalau besar rumah tu memang pula sikit. Ataupun Posh kereta. kalau posh kereta kita tak rasa was kan. Dia tak kena pun kalau rasa tak yakin kalau dia berak ke benda ataupun cuci tu. Kan? Tapi kalau tak ada kaki dia je, kita kadang-kadang tu jangan kita tanpa berat sangat. Ya, manulah anjing ni datang tu kan baik mati jak taik tu kan. Jangan kita fikirkan benda berat sangat ya. Kalau benda tu rasa mudah tak payah buat. Tak payah. Tadi rumah yang kita beli tadi tak perlu nak sembah sampai ke dinding, takkan dia panjat ke dinding kan. Tak payah, atas lantai je. Paling 6 kali habis serang semua rumah tu. Jangka kita kata biarlah bilik masuk jugalah, kita tak yakin kan. Satu rumah tu bilik semua sekali, pusing buat sekali lagi. Yang jiro sekali lagi air mutlak sampai 6 kali. Itu juga kita lah. Ya, kita kadang-kadang ya Allah, budak ni sekarang kadang kita katakan kadang dia orang tu bawa anjing kat kedai makan kan. Dulu lah sekarang ni tak ada dengar lagi kan. Takutlah anjing tu melompat kat kita mak jinak sangat ya. Terkena basah dengan kita ni. Kena air liur je. Maka kalau kena sama kena tak ada masalah. Ya, kita tak yakin tu mana kena balik tu pun cuci lah. Ya, cuci sekali dengan air tanah kan. Basuh betul baru dengan air. Dengan air apa? Dengan air mutlak. 6 kali jirus. Kena yakin. Ya, kena yakin sayang. Kalau rasa tak itu, tak yakin tak boleh. Ustazah, Sayang. kalau dekat macam pokok serai kan, anjing kencing ke dalam pokok serai tu macam mana nak? Nampak tak? Kalau nampak. Nampak tak boleh makan ayah. Tak payah orang beli kita katakan. Memang kita tanam pun sekat belakang rumah. Ya, belakang rumah kan. Kadang-kadang tu nampak dia tinggi sikit pun tak yakin juga. Kadang-kadang nanti kalau kata dia minta segar sebatang, segar tu cuma kita kata dalam tanah tu. Ya, kalau kita tak nampak ambil je, tak ada masalah. Kalau nampak jalan, dia kangkak kaki dia kencing. Tak nak. Aku tahu belakang rumah tu. Aku tahu tu rumah kan kita kata minta maaf Kak, katakan. Mana nampak anjing tu kencing. Jadi kalau kat belakang rumah tu kalau boleh ada dalam pagar tak ada masalah ya. Buat tinggilah buat tinggi sikit bau kita tu. Mana dia tak boleh nak kencing nak pancar lah. Takut kan babi kan, selalu kita babi hutan. Babi hutan. Kat rumah baru ni adalah babi hutan lalu kan, dia rasa side kan. Kejar pula duduk budak kat lorong kita tu. Lari-lari babi hutan. Dan kita jaga ya. Itu kita kata nak mensucikan iaitu najis mughalazah. Ya, najis yang berat. Baik lagi, najis mutawassithah ya, pertengahan. Contohnya tahi, kencing, muntah, nanah, mazi, wadi, air liur basi, bangkai binatang dan lain-lain ya. Mana kita kata juga mana kena cuci ya, pertengahan ni macam mana cuci dia. Najis hukmiah ni najis yang tak nampak lah. Yang tak nampak iaitu yang kita yakin ni adanya tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya dan warnanya seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya sudah hilang ya. Bau tu ada lagi tapi tak nampak kan. Kesan-kesan kan. Contoh kalau bantal dia basi. Nampak dia basi kan. Bercak peta tu. Jadi kalau boleh tu kita nak cuci dia macam mana? Cukup dengan mengalirkan air mutlak sahaja di atas benda yang kena najis itu. Yang letak pada pagar tak sembuh air. Kan? Kalau nak mampu nak cuci gosok-gosok lebih baik. Sehingga hilang bau dia. Yang hilang bau anjing tadi lah, bila kering tu bau tak ada dah. Kan? Mana tutup softline sikit kan, hanya pewangi sikit tu, tak ada dah bau. Okey, alhamdulillah. Boleh kita gunakan pakai ya kalau baju ya. Ada apa-apa ya? Ada apa? Ya sayang. Sebab dia kata mana kalau kita basuh cadar sahaja. Ya, kalau lebih baik kita cucur jelah sikit. Ya, tapi benda tu rasanya kalau basuh kalau mesin cadar saja yang kencing tadi, air kencing tadi memang tak ada dah. Berapa kali pusing kan dengan sabunnya dengan apa? Ada akhir dengan pewangi. Ya, tak ada masalah. Kalau kita ni jenis memang rasa ya aku tak yakin lah. Memang benda ni kita memang berat sangat kan? Tak yakin, hak kita. Yang terpulang lah, boleh buat. Boleh je kita cuci nak masuk baju kita pula kan. Jadi kalau kita yakin tak ada masalah. Ya, sebab air memang dah bersih dah. Kita kasih air yang berapa kali berapa pusing ya. Kalau kita sabun sejam kan, dia basuh dalam tu dengan air sabunnya, dah basuh dengan air sabunnya kan, memang tak ada masalah, dah bersih dah tu. Sebab dia kata najis pertengahan ni, mutawassithah ni cuma perlu timbul air je. Sehingga hilang bau dia. Nampak memang tak nampak sebab dia air, ya. Air. Okey, boleh sayang ya.
najis ainah. Kita kata najis ainah iaitu najis yang jelas, ya, yang jelas, yang masih ada zat, yang nampak warna, rasa atau bau. Rasanya bukan rasa kita rasa dengan lidah kita, tak. Rasa dengan jari. Ya, rasa dengan jari, kan benda tu ada. Kan? Kalau rasa lagi biji-biji ke, mana tak cuci lagi lah tu. Kan? Ada lagi bau dia tadi, kita kata ini benda yang jelas lah. Mana terkecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, ini dimaafkan. Contoh kalau lekat darah tu kan, darah, contohlah bagi orang muda ni pada panties kita kan, ada darah, contohnya permulaan haid, hari pertama dah tu lekat. Jadi memang payah nak basuh, kan payah. Jadi kita dah sentai dengan sabun dah, dengan jari kita dekat perut dah, tak hilang lagi, tak ada masalah. Ya, dah bersih. Memang jenis apa kita kata? Kotoran yang degil. Tak ada jangan buang pula semua dalam tu. Kan? Sayang baru pakai kan. Kita kata, sayang pula darah ni ada lagi. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Ya, di situ insya-Allah. Cara mencuci najis ini adalah dengan menghilangkan zat, ya, zat itu rasa, warna dan baunya. Kemudian dialihkan air mutlak ke atasnya, ya. Tak ada benda kita kata juga. Makna zat tadi berbentuk, rasa tadi juga boleh pegang, warna kita nampak warna dan baunya, dan dialihkan air mutlak ke atasnya. Mudah je, ya, buang. Maka dikata najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan, najis air kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain susu ibunya sahaja. Cara menyucinya memadai dengan memercikkan air mutlak ke atas najis, atau benda yang kena najis itu walaupun tidak mengalir, ya. Ni kanak-kanak lah. Perlu kita kata mana perkara yang cuci tadi, kita tengok ni pastikanlah kanak-kanak tu memang tak makan apa-apa. Ya, rasanya kalau 2 tahun tu macam makan rimau makan je kan. 8 bulan tu dengan nestemnya kan. Kita kata macam-macam lah surat dia dalam rumah ni. Jadi nak kata, ya, nak kata kita kata 2 tahun nak percik dia dengan air, kita kata tak boleh lah. Ya, kalau keadaan sekarang ni memang kalau dulu-dulu tu, zaman dulu pun rasa tak juga kan. Cuma kalau kita tengok kisah-kisah Nabi, ya, bagaimana kan, Sayyidatina yang menyusukan Nabi Halimatus Sa'diyah, ya, menyusukan 2 tahun tu kan. Contoh orang Arab ni memang adat dia orang bila lahir je anak tu dia pergi cari orang lah nak upah susu kan. Upah orang tu bayar pula dah, kita bayar kat dia. Sebab tu masa Nabi ni ketika dia, ya, sebab dia anak yatim kan, ketika mencari ibu susu tak ada orang nak, ya. Macam Halimatus Sa'diyah ni bila dia orang daripada kampung pedalaman, sebab daripada pedalaman jadi pergi ke Mekah, ke Mekah Madinah cari, ya, nak cari anak nak nyusu kan. Jadi ramai-ramai wanita-wanita ni semua dapat. Cuba Halimatus Sa'diyah ni tiba kepada Nabi, dia tanya kepada suami dia kan. Mula dia pun nak balik, lepas tu teringat pula, pergi balik tanya suami macam mana, ya, adakah dia kata sebab kalau kita menyusukan budak ni kita tak dapat bayaran. Tapi Nabi kata tolonglah, ya. Suami dia kata kita bantulah anak ini kerana dia anak yatim, ya. Jadi dengan itu juga dia ambil Nabi tadi bawa balik menyusukan tadi juga, mana ternakkan dia tadi, Allahu Akbar, ya. Maka Halimatus Sa'diyah pun dengan susunya banyak kan, dengan tanaman-tanaman dia subur dengan menyusukan Nabi. Mana orang Arab itu dia adat dia, kita tak kan, kita tak ada lah. Dan di situlah juga kita tengok yang menyusu sahaja, maka di situ kalau kita kata nak cucikan tadi air kencing bayi lelaki dan yang belum berumur 2 tahun ini tidak makan apa-apa selain susu ibunya saja, setakat memercik dengan air paip sahaja, ya, air mutlak lah, dengan air dalam baldi yang kesan air stok mustakmal, ya. Kalau boleh air mutlak daripada paip. Ada nak, kalau kita jiwa betul semua sekadar tak ada masalah, ya. Dia kata setakat percik pun dah cukup dah, ya. Hingga rata lah kat mana yang kita kata ada najis yang mukhaffafah tadi, ya, najis yang ringan. Najis yang dimaafkan, darah yang amat sedikit seperti 1 titik kecil, najis yang sedikit yang tidak mengubah warna, bau dan rasa air, najis kering yang amat sedikit dan tidak melekat pada sesuatu tempat, ya. Mana darah yang amat sedikit tadi, mana itu ada kita kata dimaafkan, ya, najis yang dimaafkan. Contoh kalau kita tengok pada telekung tu darah nyamuk, ya, kita tepuk kan, kena nyamuk tadi tak ada masalah. Dan kalau ikut belajar di fiqh ni dia kata sebesar duit 20 sen itu dimaafkan, darah yang kering lah, darah yang kering, ya. Dan lagi
najis yang sedikit tidak mengubah warna, bau dan rasa air. Mana dalam olah tadi kita kata juga takut air tadi kan bubuk warna tadi dia tidak mengubah. Dan juga kalau rasa pun tak rasa. Ya. Tak ada bau pula pada air tadi, maka di situ dimaafkan. Dan najis kering yang amat sedikit dan tidak melekat pada sesuatu tempat. Najis kering ni ibarat macam mana kita kata ya, najis kering. Cicak. Contoh najis kering ya, yang mana ya? Tai cicak tu Ustazah? Tai cicak, betul ya, tai cicak dia kering, tak melekat pada satu tempat tadi, taklah najis. Ya, kalau kata tai cicak tu banyak lekat kan, melekat dia ada air tu sekompor gitu, tak adalah, tak pernah pun kan. Nak cerita contohnya kalau banyak masa tempat, melebih duit sen ke, maka najis lah. Ya, kalau yang baru tu dia basah sikit kan. Nampak dia kata besar dia tu ya. Basah dia tu, mesti najis lah kalau banyak. Satu je tak ada masalah. Boleh sayang? Kalau satu basah tu, Satu basah dia kecil je. Dia dimaafkan lah. Ya, macam darah tadi kan, kita kata sebesar 20 sen. Jadi di situ insya-Allah dimaafkan ya. Ustazah, Ya sayang. bulu kucing tak apa ya? Bulu kucing tak apa. Ya. Tak adalah bulu kucing sampai kita kata sedombok duduk situ kan. Tak adalah. Sekat dia macam tergabung gitu je tak ada masalah. Boleh. Kan? Ya sayang. Tak ada masalah kucing. Ya, kalau kita dengar sahabat Nabi kan dalam lengan Abu Hurairah kan, mana kita kata duduk dalam lengan. Tak ada masalah, boleh. Ya, boleh. Kalau semayang tu dia ada sebelah tu, kalau kita nak sujud dia ada depan tu kan. Cuba langkah kanan sikit ataupun ke kiri. Tengok sujud atas dia pula. Ya. Boleh. Tak ada masalah ya. Kucing ni binatang peliharaan kan. Dia bersih. Jadi kita kata dah, ya. Kalau macam misalnya semayang, nak sujud sekali, nak sujud tu sekali itulah anak ada depan dia. Ya. Nak sujud sekali kita kena langkah sendiri. So nanti dia ikut kita gali. Lepas tu nak sujud lagi, kita boleh alik ke kanan lagi. Kita tiap kali sujud. Boleh. Kalau boleh kita tolak sikit dia. Kalau dia boleh bergerak, kalau dia berdiri kita tolak sikit kan. Dia mengelak. Ini kan dia kita sujud situ. Kat mana sujud situ dia nak duduk. So every time nak sujud tu kadang-kadang dia mengikut dia. Ada ikut. Boleh. Cuma kita kata tadi tak ada masalah. Jangan sujud atas dia lah. Ya, mana kita tolak dia sikit ataupun kita mengelak. Sujud kita elak dia tu. Ya. Jangan tolak 2-3 kali tu kita kata sekali gitu je jangan tolak gitu. Ya, sekali berhenti. Tak pergi lagi kan. Lepas tu kita kata masa dah nak kita tolak tu kita elak si badan kita lah. Ya, elak si badan kita tapi Kena menghadap. Kena menghadap kiblat lah. Kiblat lah. Jangan lagi daripada kiblat. Lepas tu dia buat lagi. Buat lagi. Kita Tak ada masalah. Boleh. Bukan serentak ya. Bukan serentak. Jadi cuba kita kalau tahu dah anak tu cuba agak-agak dia tu. Sekali tu 3 kali serentak. Contohnya gitu tangan. Kalau tolak sekali, kita berhenti lagi. 2 kali kita berhenti. 10 kali pun tak apa, berhenti. Berhenti. Jangan serentak 3 kali. Ya, kalau pergerakan kaki tu 2 3. Kan? Gitu. Boleh nampak Boleh nampak. Tapi cuba kalau biasa anak selalu macam tu, cuba elakkan. Kalau boleh tu elakkan kalau kita semayang dalam bilik ke, ya. Atau budak ni boleh je cakap, kan? Cakap mama semayang ya. Adik duduk kejap. Mama duduk ke sini, mama ada. Jadi boleh tahu je budak lama-lama dia faham lah. Dia sedang budak tahu je lah. Kalau dalam buai pun kat dia ajar lah itu kan. Dalam buai kan budak anak kita ni nak buai tu nak enjuk je selalu. Kita nak semayang ni kan, dah kata bukannya cepat semayang pukul 1. Semayang tak payah lagi tu, nak tidur kan bergerak je. Nak kalau berhenti buai dia bergerak. Kan? Jadi kita semayang dekat buai tu. Mana kat buai tu menghadap kiblat, elok-elok kan. Masa kita rukuk tu, lambung sekali. Lambung sekali dia. Kan dengan lambung 2 kali, bergerak sekali. Batal lah. Tangan kita buat lambung sikit sekali. Letak bawah-bawah tu, bawah buai tadi kita, angkat sekali. Tak adalah ada apa kata lambung. Masa kita kan, orang tak faham lah kat hati macam mana nak buat kan. Kita kata, masa kita dah rukuk tu, ada kita masa kita
Masa Kia ni kadang buai tu kadang duduk tu dia berhenti kan. Pegang buai tu, tolak ke bawah. Tak sini pula. Ya, geraklah tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Bangun tu, pegang buai tu, lambung sekali. Sami Allahu liman hamidah. Kita tahu cara dia. Bila sujud kan, kita nak sujud pula. Sujud okey lah, dia gerak lagi kan. Bila Robin Fili tu kan, ada lagi peluang. Letak bawah punggung buai tu, bawah punggung dia tu, tolak ke atas. Budak sekali nak buat sentiasa berjalan. Sebenarnya ada lebih kan ada Dia takut pun bibak lah, takut kan apa. Tak ada kan? dia boleh timing. Ada timing dia kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu kita dulu buat sendiri yang spring tu. Nak tunjuk spring dua tu kan? Jadi boleh je ya. Mana pergerakan tu dah dengan 3 kali berturut-turut. Ya, ataupun kita kata dalam berdiri tadi kan. Kalau orang kosong ni terbatas sahabat kita kat depan ke kat kiri kanan ke. Jadi kalau kita dah tekan kita buat laju gitu tak boleh. Kena satu. Ya, satu. Kedua, tak apa dua je cukup dah kan? Boleh dah. Jangan serentak 3 kali. Ke depan tu juga. Ya, 1 2 3. Baru tak boleh. Kena berhenti 1 1 1. 10 kali berhenti pun tak apa. Ya, jangan serentak. Kalau garu pun kat kata kan, garu gitu juga. Tangan dia garu, ya Allah, kata dekat sini kan. Letak je kat sini tangan kita, jari kita ni. Garulah dengan jari. Tak apa garu langsung baca ayat Hasim kan. Garu tak apa. Dia jari anggota yang kecil. Jangan 3 kali, 4 5 kali batal lah dia. Jangan ni gini gerak ataupun tangan ni gerak. Ya, jari saja. Boleh 10 kali, lebih 7 kali. Dia 3 kali gerakan dalam setiap kali kita solat tu mana? Tak ada lah. Bila-bila kita nak garu. Dalam solat jangan ya Allah, kita katakan kalau orang lelaki nyambung lah kan. Nyambung kaki ni letak kaki tu ada gini. 1 2. Jatuh pula. Buat lagi satu berhenti pula. Buat sekali lagi. Mana sekali buat tu jangan. Iya. Jangan sekali buat tu jangan 3 kali berturut. Straight macam tu. Dengan straight. Gitu. Kalau terpegang ni, satu tarik gini. Sebab kita nak besar ni. Sebab besar sikit kan. Kalau jari dia lambatkan sakit gila kata kan. Tarik 1, berhenti. 2. 3. Tak sentak tu. Ke 1 2 3 sentaklah. Kalau batuk tak apa, batuk tu kita pegang gitu je lah kan. Kalau menguap tutup mulut, dia buka mulut tu. Masuk syaitan kan. Tutup mulut masa tu sembahyang tadi. Kalau batuk tutup mulut. Jangan kah gitu je. Nak mesti sekarang ni kan. Kita rasa darah. Kita rasa kan. Mula kena ambil telefon tu buat gini kan. Tak sedap lah. Batuk sebelah. Batuk ke dalam batuk ke apa jangan datang nak sembahyang kan. Jadi itu masalah juga. Jadi kita kata juga nak pegang gini-gini je batuk. Tak payah kan. Sekali je. Pegang kita sekali. Pegang emas tak apalah ya. Boleh ya? InsyaAllah. Ya. Kalau batuk tengah baca Al-Fatihah, di tengah-tengah bacaan kena ulang balik dari awal ke? Tak, ambil ayat dia tadi. Satu ayat dia lah. Contoh kita baca iya kena lekat kan? Semula lah iya kena budu tu. Ya, ambil ayat dia, ambil tengah-tengah dia. Ambil semula. Kata semua yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Batuk kan? Patah balik siratal ladzina. Tu dia baca satu ayat ya situ. Ya sayang. Ya. Okey. Terima kasih ya. Jadi bila kita dalam sembahyang, ya kita kena tegakkan badan lah. Yang tegakkan badan berpuasa. Ya jangan kita pula kalau tengah sembahyang ni kadang bila angkat takbir Allahu Akbar. Tentu selalu. Bersyuk ni. Dan tak payah. Kita tegakkan juga bahu kita ni dan kepala kita dia pandang tempat sujud. Itu sunat. Ya. Bagaimana kalau perempuan dia boleh je tak ada masalah kalau kita pandang ke sini pun tak apa. Kan ada ni kan, ada kita kat bahu ni cantik, kat sini lagi cantik. Ya tapi kepit lah ni, kepit. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allah. Ujung ni, ibu jari ni duduk bawah kuping telinga. Ya, gas telinga, tangan ujung ni kalau boleh separat dengan telinga kita ke atas. Jadi bukakan sedikit. Ya, kadang-kadang kita gini je tak buat gini. Kadang-kadang kita perempuan, kita nak kepitkan lengan kita, ketiak kita ni. Itu adab dalam solat. Allah, jangan banyak. Allahu Akbar. Panjang benar. Tak payah. Bila kita kata Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang, lepas tu subuh. Cukup dah. Ya, Allah. Bukakan sikit, kalau boleh ni menghadap ke kiblat. Tangan ni bongkokkan sikit jari.
Yang tegak gitu, dah rapat gini ya. Dua bawah telinga ni kepitkan lengan. Badan ke kiblat sikit lah walaupun kita dapat tegak macam tu. Kan? Setakat yang kita mampu. Allahu Akbar. Dalam hati aku sembahyang fardu subuh. Sudah. Dia beza dia fardu dengan sunat dia kan. Niat tu lafaz niat dia kalau Fardu lah, sembahyang fardu. Dan ada dalam hadis aku sembahyang fardu zuhur. Fardu, aku sembahyang fardu asar. Itu dia ada. mengatur ayat. Tak payahlah. Tu yang lama sikit tu. Ya. Tapi kalau boleh lebih afdal. Lebih baik. Sebab tu dia lafaz je. Berapa harakat? Kalau dari 6, kan kita ngaji lah 6 harakat. kalau dari Allah berapa? Ada kalau boleh sampai 6 Allahu Akbar. Ya. 6 harakat. 6 harakat. Lebih boleh. Cuma kata panjang sangat tak ada kita kata nak panjang sangat. Tak perlu panjang-panjang. Dia cakap Allahu Akbar. Cukup dah. Tapi kalau yang baru ni mungkin dia tak dapat lagi. Nak masuk dalam hati aku sembahyang fardu zuhur. Ya. Kalau kita tak aku sembahyang fardu zuhur, tunaikan ta'ala tu lebih baiklah. Kalau berjemaah tanpa ikut imam. Ikut imam je lah. Kalau jemaah tu aku sembahyang zuhur, ikut imam. Dah, atau makmum. Ya. Tangan kita tu bawa perut lah. Bawa perut. Kalau boleh ni, tangan ni, dua jari ni pegang sini. Ya. Kalau boleh, kalau ada orang tu sembahyang dia buat gini tangan dia. Boleh masuk ya, dari tangan kita dalam ni, kepitkan perempuan dia ada adab. Perempuan ni dia sopan. Bagaimana Nabi ajar perempuan ni dia kepit. Lengan ni sedepan sini, kita pandang ni, mana kita genggam sini. Kalau tak mampu pun buat gini pun tak apa. Pegang pergelangan tangan, dia kata hasta. Pegangkan hasta ini ketika solat. Ni dia panggil hasta ni. Ujung jari ni sampai sini. Ya, hasta. Maka kita pegang ini dan kita pun pandang tempat sujud. Jangan pandang depan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Bila ke depan kan mana nak nampak sebut kan pandang sebut tu gayak mana lagi kat aku dah dekat. Mana ada juga. Kena kita pandang tempat depan sujud sejadah kita. Yang pada situ sunat di situ. Tu lah. Mengimpor pula tu bila Siti Khadijah pula ke belakang. Kan contoh, lawan pula sulam kat mana dia boleh belakang banyak tanya pula. Bercakap kan. Di situ kita kalau takut kita lah keluar dalam solat ni berdosa. Sebab bila dalam solat, bila angkat takbiratul ihram sampai bagi salat dalam ihram. Ya, kita dalam ihram. Semua pantang larang dalam solat kena jaga. Maka di situ Allah malaikat akan tulis apa amalan kita bila larang kan, tulis apa pahala kurang. Bila kita khusyuk, pahala lebih. Itu kita nak kira. Sebab amalan kita kalau kita solat akan dikira banyak ke yang baik, banyak ke yang tak baik. Jadi jagalah sembahyang. Bila dia sayang sembahyang aku larang benar. Hak 4 rakaat tu larang. Hak 3 larang. Hak 2 rakaat pun boleh larang. Macam mana? Ada 2 ke 3? 2 ke 3. Kalau sembahyang maghrib 2 ke 3? 2 ke 3? Sembahyang subuh aku tak baca kunut lagi. Allah, bangun kunut nak bangun dah. Nak bangun kan kena sujud sahwi pula. Aku tegur je lah, sujud sahwi juga. Sebab melebihi daripada rukuk. Kalau kita Allah, teringat bangun balik. Tak perlu sebaik sujud sahwi. Ya, mana kata sujud sahwi ni ketika sembahyang kunut, sembahyang subuh tak baca kunut, bila kita ke bawah tu tengah melebihi rukuk. Lebih rukuk kita kena sujud sahwi. Kalau tak ada sampai berapa gini baru, ya tak sampai lagi rukuk, kita boleh ya terus baca ada apa doa kunut, tak perlu sujud sahwi. Tadi kata nak buat lepas masa kata-kata tayat akhir. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa juga. Ya, lupa juga. Salam kiri pula. Duduk ada antara dua sujud sahwi pula. Ni adalah hati aku sujud sahwi. Boleh lagi. Ada peluang tu mana Allah nak bagi kita kata yang mana sujud sahwi, yang mana kita kata kunut ni memanglah dituntut. Ya, perkara yang diperlu sujud sahwi antaranya kunut lah. Ya, kata baca kunut kena sujud sahwi. Tak baca tayat awal sujud sahwi itu pun dia tuntut sunnah abad. Sunnah hayat tak payah. Tak angkat apa kata tangan. Tak angkat tangan masa rukuk, masa sujud. Tak apa, kan? Masa i'tidal kita kata kena angkat. Jadi kata tak ada, kalau tak buat tak ada bulu kening dan bulu mata. Cuma tak cantik dalam solat, kan? Botok je. Tak ada bulu kening kan tak lawa. Kalau bulu mata mana nak tidur. Kan? Tak ada bulu mata payah kita. Di situ saya boleh Kalau tak sujud bawah ni, kat atas ni tak apa. Sujud tangan kita ni kena depan kepala lutut kita. Ya? Siku kita atas paha. Jangan hasta dia duduk debang gitu. Ni seperti anjing. Kan macam mana anjing duduk kan tangan dia begini. Jangan kita katakan
Mana tak elok, kita kata perkara yang tak elok dalam solat. Sujud seperti anjing tidur. Ya, mana kita sujud tadi tangan kita gini. Ni, hasta ni duduk macam ni. Yang macam anjing Mana tak rapat. Jadi seelok-eloknya ke depan pada lutut kita, tangan ni rapat. Ya. Tak apa ke tangan. Jadi kita bila kita sujud atas paha lah. Siku kita duduk atas paha. Ini bagi orang yang canggah comel ni kan. Kalau orang yang gemuk, dia akan renggang sikit, tak apa. Cuma nak rapat, mana kita nak boleh, kalau boleh depan tangan kita ni ya. Dagu kita, dahi kita di depan jari-jari ni. Jadi kalau ada orang letak ke bawah salah lah. Semayang sah, tapi seburuk-buruk keadaan lah. Seperti anjing. Bayangkanlah, seperti anjing ya. Sujud dia, tak lawa dah. Jadi cuba kita ubah. Lelaki pun macam tu juga. Orang lelaki dia boleh renggang. Orang lelaki, tapi orang lelaki dia angkat. Dia angkat gitu. Dia tak duduk gini orang lelaki. Dia angkat gini kan. Dia renggang gitu. Kita perempuan kena kepit. Perempuan lain. Rukuk dia kena jaga. Sujud pun kena jaga. Orang lelaki dia buka belaka. Yang rukuk tu dia tegak ke atau Rukuk. Rukuk. Masa dia rukuk tu. Rukuk tu dia kena tangan ni kena ikut badan. Kita macam ni ya. Macam dia dapat ayat punggung belakang. Tunjuk adik tu. Kita kena ikut badan kita ni lah. Gini ya. Gini. Mana kena kita tegak gini. Ada gini ya. Jangan orang lelaki. Ni kita gini. Kena ikut badan kita bentuk. Ni perempuan. Nabi ajar. Kalau antara dulu Ya, ni kalau kita sakit kaki tak boleh ke depan ni kan. Gini kan. Tak apa. Ini kan. Tapi dia boleh gini kan. Boleh. Ikut selesa. Mana ni ke depan? Bila kita diri lutut kepala. Duduk ikut lain, tak ada pahala tu je. Sunat. Bila benda yang sunat, buat ikut apa kita kata, dah pahala lah. Tapi kita tak boleh gitu kan, ada orang gitu. Macam sakit. Kita ada tegak, dia nak tegak kan. Ini ngekot gini. Tak apa, tak ada masalah. Tapi tak ada pahala. Kalau macam orang sakit. Tak ada gitu je lah. Tak ada. Tak ada pahala yang tukar kita daripada pada kiblat kan. Bila ada orang sakit kaki tak boleh. Ya, betul. Ada orang dia bagi gitu je kaki. Kan? Ustazah, Saya. kalau yang rukuk tadi dia sakit ni, dia tak boleh betul-betul. Okey. Setakat mana yang boleh? Setakat mana yang boleh? Kan tak pinggang belakang kan? Saya gitu je boleh kan, tapi kepit lah. Kalau perempuan kepit lah ini ya. Gitu je. Tak apa. Jadi buka lah jari-jari ni. Bukan buka kita kembang gitu, tak lah kan? Dia tapak tangan ni pada lutut. Sini, pada lutut kita, tapak tangan di sini. Jadi kita buka ni. Jangan kapat gini. Ya, buka ni. Ustazah tunduk sehabis boleh ke atau tunduk paras? Tak, dia rukuk dia kena gini. Tengok kan dia rukuk betul tak ni? Gini je. Dia boleh letak pinggang atas belakang. Jangan rukuk gini. Tumbang. Longsor pinggang. Kan? Dia kena bentuk. Sampul darjah. Ya? Segi kita. Kan? Kalau tu cuba. Bang, cuba ambil gambar air rukuk macam mana. Selalu air ni rukuk sampai gini. Betul ke bang? Sampai tangan kita duduk gini bawah ni kan? Atau pada kepala ke atas. Tak elok kan? Tutup mana dia sama kan? Ya? Betul segi tu. Okey. Ada lagi? Okey. Lagi Nasha, lagi Syah. Ustazah nak balik dulu ada. Okey sayang. Okey, dah habis dah ni. Tutup dah ni. Okey, selamat. Di luar ada nak tanda ya? Faham dah ya? Tak apa, nanti kita boleh semula kalau tak ingat. Kalau balik kan ingat, semula kita datang kita akan ulang balik. Bak solat ni sampai kau tua gini tak faham. Kuat. Masya Allah, Akbar. Kan? Kita belajar kan? Belajar dia tak habis. Ya? Sampai kita kata dalam buaya sehingga dia nak kubur pun kita diajar lagi. Belum ambil air semayang lagi. Ya.